Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Nurhaida binti Wahab, Guru Mata Pelajaran Perniagaan anda. Bab 1, Pengurusan Sumber Manusia. Subtopik 1.2, Peranan Pengurusan Sumber Manusia. Berikut merupakan standard kandungan dan juga standard pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Manakala kriteria kejayaan anda dikira berjaya sekiranya dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 peranan pengurusan sumber manusia. Subtopik 1.2, Peranan Pengurusan Sumber Manusia. Peranan pengurusan sumber manusia melibatkan beberapa proses utama, antaranya termasuklah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal keperluan sumber manusia dalam sesebuah organisasi perniagaan. Apakah peranan pengurusan sumber manusia? Mari kita lihat satu persatu. Peranan yang pertama ialah keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Deskripsi tugas yang jelas akan memastikan pekerja menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. Peranan yang kedua ialah membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Hal ini bagi mewujudkan semangat berpasukan dalam kalangan warga kerja. Wujudnya kerjasama melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kemahiran untuk mencapai sasaran pasukan. Peranan ketiga, prestasi pasukan. Prestasi pasukan akan mempengaruhi segala tingkat kualiti, kuantiti dan juga produktiviti sesuatu perniagaan. Prestasi dan juga motivasi pasukan juga boleh dipertingkatkan melalui aktiviti seperti latihan dan juga kursus-kursus yang ditawarkan secara intensif. Peranan yang keempat, latihan peningkatan kemahiran. Program-program latihan pembangunan mestilah diberikan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Sebagai contoh, latihan sambil bekerja juga boleh diberikan kepada para pekerja bagi melengkapkan diri mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Seterusnya yang kelima, membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Sesungguhnya,
Persekitaran kerja yang kondusif sememangnya mampu meningkatkan tingkat produktiviti, motivasi, kepuasan kerja, mengurangkan kesilapan tugas dan seterusnya, dapat mengelakkan daripada berlakunya tekanan kerja. Peranan yang keempat adalah pemantapan budaya profesional. Sebagai contoh, konsep pengurusan Jepun seperti Total Quality Management (TQM), Kaizen, 5S dan juga Zero Defect. Amalan kerja yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan akan dapat mewujudkan dan seterusnya memantapkan budaya profesional di tempat kerja. Ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Pekerja yang kreatif dan inovatif dalam organisasi akan memantapkan pencapaian organisasi melalui tambah baik, melalui hasil produk dan juga hasil perkhidmatan dalam memberikan persaingan perniagaan ke arah lebih baik. Yang ke-8, pemberian insentif yang munasabah. Sebagai contoh, pemberian ganjaran kepada para pekerja, hal ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi para pekerja dan seterusnya menjamin kesetiaan para pekerja. Hal ini kerana pekerja merasa diri mereka dihargai oleh majikan. Peranan yang terakhir iaitu peranan yang ke-9, pemberhentian pekerja. Sebenarnya terdapat beberapa jenis pemberhentian pekerjaan seperti penamatan kontrak seperti persaraan, penamatan perkhidmatan secara sukarela, penamatan perkhidmatan secara tindakan disiplin dan pemecatan terhadap para pekerja. Mari kita menyanyi bersama-sama. Lagu berjudul Peranan Sumber Manusia yang diadaptasi daripada lagu dendangan Hel Husaini yang berjudul Jampi. Anak-anak boleh rujuk kepada muka surat 6, 7 dan 8 pada halaman buku teks. Boleh menyanyi bersama cikgu ya. Peranan sumber manusia memilih calon yang layak kerja. Deskripsi tugas yang jelas. Pekerja pasti cekap bekerja. Membangunkan pasukan untuk capai sasaran, ditetapkan KPI, meningkat prestasi bagai satu pasukan. Kuantiti mudah dapat tingkatkan. Laksanakan latihan tingkat kemahiran. Membentuk persekitaran kerja positif. Memantap satu budaya. TQM, Kaizen dan Zero Defect. Okey, untuk yang seterusnya, anak-anak boleh sambung dengan iringan muzik. Okey, di situ cikgu telah menggariskan, meng-highlight
beberapa peranan sumber manusia. Okey, yang cikgu dah tandakan dengan merah. Yang pertama, deskripsi tugas, membangunkan pasukan, meningkatkan prestasi, latihan tingkat kemahiran, persekitaran kerja positif, memantap satu budaya, minda yang kreatif, insentif yang munasabah, dan juga yang terakhir, berhenti tamatkan berkhidmat. Seterusnya, mari kita menguji diri. Okey, untuk latihan ini, cikgu nak para pelajar gunakan buku latihan dan jawab kedua-dua soalan ini dalam buku latihan masing-masing. Soalan yang pertama, nyatakan 6 peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. 6 markah. Okey, lihat kata tugas. Kata tugas soalan adalah nyatakan. Jadi, untuk soalan nyatakan, anak-anak pelajar hanya perlu mengeluarkan 6 fakta, iaitu 6 peranan pengurusan sumber manusia. Untuk soalan yang kedua, jelaskan. Jelaskan peranan sumber manusia yang berikut. Membentuk persekitaran kerja, 3 markah. Dan yang kedua, menggalakkan kreativiti dan inovasi, juga 3 markah. Untuk soalan yang kedua, jelaskan. Tiada had jawapan di situ. Para pelajar boleh berikan sama ada fakta, huraian maupun contoh. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebarang kemusykilan dan pertanyaan mengenai topik ini bolehlah dikemukakan kepada cikgu selepas anda selesai mengikuti video PDPC pada hari ini. Sampai jumpa dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti dan bersama-sama pada hari ini. Sampai jumpa dalam kelas yang akan datang.